Hai semua. Maaf lama gila kan Cikgu Shu tak buat video. Maaf sangat-sangat sebab last cikgu buat tu Cikgu Shu kena sambung belajar. Maksudnya Cikgu Shu sambung belajar sambil bekerja. Macam tu lah. So baru je habis semester 1. So sekarang ni agak free sikit lah untuk Cikgu Shu buat video. So kita akan start belajar chapter 4 kan, bab 4. So chapter ni sangat panjang. Nak kata dia susah tak juga, nak kata dia senang tak juga. So chapter ni dia banyak kena faham dia punya rule, formula. So and then juga kena kreatif lah untuk menjawab. So sebelum tu kalau ada banyak salah cakap ke apa, minta maaf sebab Cikgu Shu pernah cakap yang Cikgu Shu tak akan edit lah lepas buat video ni. Kita tengok yang pertama. Dia punya subtopik adalah mempermudahkan ungkapan algebra yang melibatkan indeks. So untuk indeks ni sebenarnya awak pernah belajar kan waktu form 3, form 2 macam tu kan. Anda telah mempelajari bahawa A kuasa N ialah indeks dengan A ialah asas. So A ini adalah asas dan N ini ialah indeks. So kuasa atas ni kita panggil indeks. Bagaimanakah suatu ungkapan algebra yang melibatkan indeks dapat dipermudahkan dengan menggunakan ukur indeks? Yang ni Cikgu Shu tak terangkan. Awak boleh cuba. Cuma dekat sini Cikgu Shu nak cakap hasil daripada sini. Dapat dirumuskan bahawa suatu ungkapan algebra yang melibatkan indeks boleh dipermudahkan dengan menggunakan ukur indeks. Kita tengok contoh. Contoh yang pertama, mempermudahkan ungkapan algebra yang berikut. So awak tengok kat sini 4 kuasa 2N darab 4 kuasa M bahagi dengan 4 kuasa N. Awak ingat bila contoh 4 kuasa N, so bila dia naik atas, dia akan jadi 4 negatif N. So kalau tengok kat sini, contohnya 4 kuasa 2N darab 4 kuasa M. Bila nak naik atas, bila darab, dia akan jadi 4 kuasa negatif N. Awak tengok 4 ni sama, kita boleh gabung. Ingat rule dia juga. So, jadi 4, 2N tambah M tambah negatif N. So, akan jadilah 4, 2N tolak N dapat N tambah M. So ingat balik rule yang awak belajar dulu. Contoh yang kedua B ni. 3 kuasa M tambah 2 tolak 3 kuasa M bahagi 3 kuasa M. Kalau tolak, dia lain sikit kalau dia darab. Kalau tolak atau tambah, ada dua cara yang kena buat, iaitu kena pecahkan. Lepas pecahkan, permudahkan. Tengok kat sini. Awak nampak kan 3 kuasa M tambah 2 ni dipecahkan kepada 3 kuasa M darab 3 kuasa 2 tu masuk pecahkan. Lepas tu tolak 3 kuasa M ni. Lepas tu yang ni satu term, yang ni satu term. Apa yang sama? Iaitu 3 kuasa M. Jadi kita keluarkan 3 kuasa M. So yang ada kat sini adalah 3 kuasa 2 tolak dengan 1. Kenapa 1? Sebab bila awak kembangkan balik, awak akan dapat balik yang atas ni. So kadang-kadang ada yang terlupa letak 1. Lepas tu yang ni boleh potong sebab sama. So jadi 3 kuasa 2 tolak 1. 3 kuasa 2 9 tolak 1 dah dapatlah 8. Yang C, kat sini awak tengok 5 kuasa X negatif 1 kuasa 3. So ni kurungan. Lepas tu yang ni bahagi yang ni. Kalau awak nampak, dia bahagi negatif 4 kan. So bila kita tukarkan kepada darab, dia akan jadi positif 4. So and then yang ni juga kita kembangkan. 5 kuasa 3. Yang ni. And then X negatif 1 kuasa 3. Macam darab lah kan yang ni. So dapatlah X negatif 3. So kena faham bila 5 dia akan kuasa 3. Sebab 5 ni kuasa 1 darab dengan kuasa 3. So dapatlah 5 kuasa 3. So yang ni X negatif 1 darab dengan kuasa 3. Dapatlah negatif 3. Ni sambung je. Yang ni pun yang Cikgu Shu tengah tadi. Sebab dia tukarkan ni bahagi. Bila darab jadi kuasa 4.
Okey, lepas tu yang ni dikembangkan 5 kuasa 3 dapat 125. Okey, lepas tu okey ni digabung kan. Okey, kat sini tunjuk Okey, 5 kuasa 3 dapat 125 darab. Okey, dia pecahkan 4 kat sini. Okey, darab. Okey, yang ni dipecahkan kepada X kuasa 4, Y kuasa 4. So, jadi darab X negatif 3 ni digabung dengan kuasa 1 kat sini. So, tambah dengan 1. And then digabung dengan yang ni, kuasa 4. So, tambah 4. So, dapatlah macam ni. And then darab dengan Y kuasa 2 tambah dengan kuasa 4. So, 2 tambah 4. So, dapatlah macam ni. Okay, so 125 darab 4 dah 500. Darab. Okay, yang ni akan dapat negatif 3 tambah 1 adalah negatif 2 tambah 4. So, 2. Darab Y dapat 6 kan. So, jadi bila pemudahkan dapatlah 500. X kuasa 2, Y kuasa 6. Okay, and then yang last kali. Okay, 4. Okay, kalau nampak kat sini darab. And then dia negatif 4. So, sebenarnya bila kuasa ni, kalau boleh kita nak dia positif. Okay, so bila darab negatif, bila kita letak bawah, iaitu bahagi, dia akan jadi positif. Okay. So, lepas tu kita kembangkanlah yang ni. 4 kuasa 4 dapat 256. A kuasa 4. And then B ni 3 darab 4 dapat 12. Okay, lepas tu kita boleh permudahkan. Yang ni 4 ni bila bahagi dengan 456 dapat 64. A kuasa 3 tinggal 1 kat sini. Okay, lepas tu B kuasa 2 tinggal 10. Okay, ni contoh 1. Okay, sekarang kita tengok contoh 2. Pemudahkan ungkapan algebra yang berikut. Okay, yang pertama. Okay, sama juga ni darab. So, kita boleh terus gabung je sebab yang ni A ni sama. Okay, yang nombor 2 ni kita boleh letak kat depan. So, A yang ni gabung dengan A yang ni. Okay, ingat kalau darab, dia punya tu tambah. Boleh kita gabung. So, negatif 1/3 tambah dengan negatif 1/2. So, bila pemudahkan dapat negatif 5/6. Okay, lepas tu, okay, biasanya untuk jawapan akhir ni kita akan bagi yang kuasa ni positif. So, macam mana nak bagi positif, kita letak bawah. So, dapatlah 2/A kuasa 5/6. Okay, untuk yang B, okay, kalau tengok kat sini 2A kuasa negatif 2. Okay, lepas tu dibahagi dengan A negatif 32. Okay, dia ada dua cara. Kalau awak nak still lagi dalam bentuk bahagi, sebab ni kan bahagi kan dikira. So, bahagi A negatif 3/2. Maksudnya, awak punya kuasa ni tak berubah negatif 3/2. Ataupun kalau awak buat macam ni, 2A negatif 2. Bila awak tukar darab, dia akan jadi A kuasa 3/2. Okay. So, ada dua cara lah. Okay, kalau untuk yang ni, dia bahagi kan. So, bila nak gabung, ingat bila bahagi dia tolak. Sebab tu kat sini A negatif 2. Tolak dengan negatif 3/2. Kalau cara yang ni, sebab didarab akan jadi 2. A negatif 2, dia akan tambah dengan 3/2. Okay. Tapi jawapan dia akan sama. Dia akan dapat 2 kuasa A negatif 1/2. Okay, lepas tu, sebab negatif, kita jadikan positif, so letak kat bawah. Okay. Cara macam ni lah ni. So, kalau yang ni, kita akan dapat A negatif 2 tolak. Okay. Okay, yang C. Okay, kalau yang C, kita nampak dia ada cert kan. Ataupun square root, kita pemudahkan macam ni. Okay, so cara dia adalah kalau A kuasa 2 cert 3. So, kita boleh tukarkan kepada A kuasa 2 per 1/3. Ingat balik. Kalau kuasa 2 ni, kita boleh tukarkan kepada A 1/2. Sama juga yang ni. Okay, ni kan square root 3 kan. So, jadi 1/3 lah. Okay, lepas tu, 2 darab 1/3 akan dapatlah 2A 2/3. Sebab tu dapat macam ni. Okay, sama juga dengan yang ni. Awak akan dapat A negatif 3/2. Menggunakan cara yang sama. Okay, lepas tu sebab nak darab, so kita tambah. 2/3 tambah
negatif 3/2. Okay, so akan dapatlah A negatif 5/6. So nak sebabkan dia nak positif, kita akan dapat macam ni lah. 1/A 5/6. Okay, yang sekali D. Okay, kalau nampak kat sini dia ada kat luar ni, lepas tu tambah dengan tolak. Maksudnya awak kena darab 1, 1. Okay, macam ni lah. So yang ni darab yang ni, dapat yang ni. Okay, tambah, sebab kita tambah. Okay, yang ni darab dengan yang ni. So dapat yang ni. And dia tolak. Okay, yang ni darab dengan yang ni. Okay, lepas tu awak gabung lah. Okay, yang darab ni boleh gabung tambah. So negatif 1/2 tambah 3/2. Okay, lepas tu tambah. Okay, yang ni ada 2 kan. So 2 tak ada depan. So yang ni awak gabung. A negatif 1/2 ni gabung dengan 1/2. Maksudnya negatif 1/2 tambah 1/2. Lepas tu tolak. Okay, yang ni 3 tak ada depan. Okay, lepas tu A negatif 1/2 ni awak tambah dengan negatif 1/2. Okay. So, bila yang ni pemudahkan, cikgu letak kat sini lah. Okay, A negatif 1/2 tambah 3/2. Awak akan dapat A kuasa 1. Okay, lepas tu tambah. Okay, bila pemudahkan yang ni, awak dapat 2A kuasa 0. Okay, lepas tu tolak. Pemudahkan yang ni, awak akan dapat 3A negatif 1. Okay, A kuasa 1 awak akan dapat A. Tambah K, A kuasa kosong ni. Apa-apa yang kuasa kosong adalah 1. So, 2 darab 1 adalah 2. Tolak. K, 3/A kuasa negatif 1. So, bila kita positifkan dia akan jadi 3/A. Okay. Okay, so sekarang kita tengok contoh 3. Tunjukkan bahawa okay, 7 kuasa 2X tolak 1 ni boleh ditukarkan kepada bentuk ini. Okay, so cara dia ialah okay, 7 2X tolak 1 ni awak boleh pecahkan kepada 7 2X darab 7 negatif 1 kan. Okay, bila darab, bila 7 negatif 1 kita tukarkan kepada 7 2X per 7 kuasa 1. Okay, lepas tu yang ni 7 kuasa 2 awak akan dapat 49X per 7. So, dapatlah ditukarkan dalam bentuk ini. Okay, lepas tu okay, yang kedua ni dia kata persamaan ni boleh dibahagi tepat kepada 25 bagi semua integer positif X. Maksudnya kat sini bila awak permudahkan, awak dapat bahagi dengan nombor 25. Okay. So, dekat sini awak nampak simbol tambah. Okay, ingat balik yang Cikgu Shu cakap tadi. Kalau ada simbol tambah atau tolak, awak kena buat dua step, iaitu pertama pecahkan. Kedua adalah gabung kan. Maksud kita pemudahkan. Okay, so tengok kat sini kan. 3 kuasa X tambah 4 ni bila kita pecahkan, dia akan jadi 3 kuasa X darab 3 kuasa 4. So, kat sini dia buat dalam bentuk kurungan. So, kurungan ni maksudnya darab. Okay, tambah. Okay, yang ni 3 kuasa X darab dengan 3 kuasa 5 tambah 3 kuasa X. Okay, yang ni kan. Okay, lepas tu, apa yang sama antara 3 ni? Iaitu 3 kuasa X. So, awak keluarkan 3 kuasa X ni. So, iaitu 3 kuasa X darab. Okay, yang kat sini tinggal 3 kuasa 4 tambah. Okay, dekat sini tinggal 3 kuasa 5. Okay, tambah dengan kat sini akan tinggal 1. Okay, ingat dia bukan kosong tau. Dia ada 1. Sebab bila kita darab balik, kita akan dapat balik yang ni. Okay, lepas tu, okay, awak pemudahkanlah yang dalam ni. 3 kuasa 4, 3 kuasa 5 tambah 1 akan dapat 3, 2, 5. So, inilah jawapan dia. Okay, bila awak bahagi dengan 25 ni, awak dapat boleh dibahagi. Maksudnya, mana kalkulator? Sekejap. 325 ni bahagi dengan 25, awak dapat 13 kan? Itu maksudnya boleh dibahagi tepat dengan 25 bagi semua integer. Maksudnya bila awak bahagi tu tak ada dalam bentuk perpuluhan ataupun pecahan. Okay.
So ini untuk video pertama. So jumpa lagi next video. Jangan lupa tekan butang subscribe dan loceng untuk dapatkan video terbaru Cikgu Shu. Bye semua.